Yang sedihnya, walaupun beratus ribu orang dirasuah, disogok oleh PAS dan PN di Terengganu, tuan-tuan, hanya 20 orang sanggup jadi saksi. 20 orang je. Dan daripada 8 kursi parlimen, hanya 3 je, tuan-tuan. 3 je. Itu sebab saya nak beritahu saudara, kalau kita biarkan pertandingan presiden berlaku, kalau pilihan raya dia boleh berbelanja berbilion, tuan-tuan. Kita UMNO ni ada 191 bahagian saja. Kalau bagi ketua bahagian seorang sejuta, baru 191 juta. Ketua bahagian memang boleh kaya. Kalau separuh dia bagi kat tuan-tuan, cuba bayangkan betapa rosaknya parti kita. Tapi kalaulah dengan kuasa yang ada, saya nak beritahu tuan-tuan, kuasa yang ada pada Datuk Zahid ini, dia boleh berikan sokongan pada Anwar Ibrahim. Kalau dia jatuh sebagai presiden, kuasa ni ada di tangan presiden yang baru sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Kerajaan boleh patah balik sini, boleh patah balik sini, boleh patah balik sini dengan kuasa presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Itu sebabnya Muhyiddin dah mula taja geng dalam UMNO ni, proksi dia, untuk bertanding jawatan presiden. Saya memang nak pertandingan diadakan sebab saya yakin Datuk Zahid memang boleh menang. Tetapi tuan-tuan, kita tak sangka orang Melayu boleh ubah keputusan bila dapat duit. Sehingga kan di Terengganu tu kita 8-0. Apatah lagi kalau benda tu berlaku di dalam UMNO. Ada jaminan tak orang UMNO ambil duit, dia tetap undi Datuk Zahid, dia tak undi proksi Muhyiddin Yassin? Ada jaminan? Tak ada. Itu sebab ada 140 bahagian, ketua-ketua bahagian dia buat usul supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, dan akhirnya menyebabkan ianya dimasukkan oleh jurucakap daripada Negeri Sembilan sebagai usul tambahan. Benda ini dipertikaikan, dibawa ke ROS, dan alhamdulillah tadi saya tengok Tok Mat Maslan sudah pun menghadap ROS, dan dia memberitahu bahawa ROS memaklumkan bahawa perjalanan Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, usul itu tidak melanggar sebarang peraturan. Maknanya presiden dan timbalan kekal tidak dipertandingkan. Ini kena fahamlah tuan-tuan. Alhamdulillah, alhamdulillah saudara, kita selamat daripada politik uang ini, kan? Sebab bila politik wang ni berlaku ketika pemilihan presiden dan timbalan, kita tahu Muhyiddin ready nak pas. Tuan-tuan, yang melompat ni ditawarkan 5 juta ringgit, tuan-tuan. Ni mengikut salah satu kenyataan yang dikeluarkan. Seorang tu ditawarkan 5 juta ringgit. Itu baru MP, tuan-tuan. Nak dapat kerusi presiden UMNO, boleh tarik UMNO yang bersama Anwar ni pergi ke bersama Muhyiddin. Tuan-tuan bayangkan berapa yang Muhyiddin sanggup belanjakan. Lebih daripada tu, tuan-tuan. 20 ni kecil. Sebab 92.5 bilion. Kalau 10% 9 bilion. Kalau 5% lebih kurang 4.5 bilion. Kalau mengikut Adam Radlan, dia kolek 3 hingga 5%. Maknanya dia ada duit banyak, tuan-tuan. Itu sebabnya bagi saya, bila parti, adakah ianya tak melalui proses demokrasi? Tak. Ianya telah melalui proses demokrasi. Sebab bila ianya dibawa dalam Perhimpunan Agung, walaupun MT pun tak pernah bawa benda ni, sebab memang presiden nak lawan. Presiden kita ni, dia gentleman, dia nak lawan. Tetapi bila dah dibawa dalam Perhimpunan Agung, lebih 90% bukan setakat angkat tangan, bangun berdiri. Betul tak betul? Yang membantah ni, tuan-tuan, sikit je. Saya rasa tak sampai 5%, tapi kita katalah 10%. Mungkin ada 5 tu sekejap nak bangun, sekejap tak bangun, kan? Ada yang bantah, tapi dah hujung semua dah bangun, last sekali dia pun bangun. Lepas tu keluar dia bising. Ini masalah juga, kan?
Jadi alhamdulillah kita selamat. Tetapi selamat itu belum berakhir, tuan-tuan. Ada orang kata, oh Presiden dan Timbalan dah selamat. Saya cakap terus terang, belum selamat. Selepas ini usaha mereka ialah untuk memastikan jawatan naib Presiden dan MKT puna dikuasai oleh mereka. Sebab apa? Sebab kalau mereka boleh menguasai 2/3 majoriti di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO, maknanya naib Presiden mereka 3-3, geng-geng yang tabur duit ni menang. Kemudian MT pun rata-rata yang cai mereka ni semua menang. Maka mereka boleh buat undi tak percaya kepada Presiden Parti. Dia buat undi tak percaya kepada Timbalan Presiden Parti. Dia boleh pecat dua-dua orang ni. Dan akhirnya mungkin naib Presiden yang pertama akan menjawat jawatan Presiden, pemangku Presiden. Dan sebagai pemangku Presiden, dia akan jadi pengurusi Barisan Nasional. Dia boleh tarik 30 orang ni. Dia seorang tanda tangan, tak payah minta persetujuan. Sebab persetujuan tu dah ada awal dalam aku janji calon Barisan Nasional. Itu sebabnya tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau dapat duit dalam pemilihan yang akan datang ni, ambil. Tetapi bila undi tu tuan-tuan, niatlah undi ini untuk masa depan parti kita. Jangan biarkan parti kita ditawan oleh musuh kita. Saya lebih sedih bila Hasni baru ni buat kenyataan. Tadi Datuk Mail ada sebut sikit. Saya nak beritahu tuan-tuan lah. Dia kata Datuk Zahid bully dia. Dia kata UMNO Malaysia bully dia. Masa bila UMNO Malaysia bully dia, tuan-tuan? Saya nak beritahu lah. Saya mangsa bully Hasni. Kenapa saya kata saya mangsa bully Hasni? Presiden dah panggil saya, suruh saya bertanding don baik aja. Tuan-tuan, dah panggil saya. Dia kata ambil dulu don ni. Parlimen belum tahu lagi. Masa tu kan bulan 12 tahun 2021. Dia kata Parlimen belum tahu lagi bila ni. You ambil dulu. Saya pun buat kerja, tuan-tuan. Lagi 2 hari nak pilihan raya, tuan-tuan, Presiden panggil. Dia kata, Lokman, 2 kali saya bawa nama you, Hasni tolak. Jadi you tolonglah cari Hasni ni. Ada 2 hari. Masa tu hari Jumaat kan? Hari Senin dia nak umum. Saya cakap, Datuk Presiden UMNO. Kalau Datuk keluar watika letak nama saya, dia boleh cakap apa? Dia ketua perhubungan dia. Kalau Datuk Zahid ni seorang autokratik, tuan-tuan. Kalau dia ni seorang yang autokratik, seorang pendendam, seorang kuku besi, tuan-tuan rasalah, tuan-tuan, dia nak dengar ke cakap Hasni ni? Dia mesti pilih orang dia, betul tak? Dia mesti pilih orang yang boleh pertahankan dia, betul tak betul? Tuan-tuan, dia suruh saya menghadap Hasni. Hasni tahulah saya WhatsApp dah tak balas masa tu. Sebab dia pun tahu juga, kan? Masa tu dah ada hura-hura nama-nama orang yang nak gantikan dia. Dia ingat dengan memotong saya, YB on, Datuk on. Kalau tak kerana Datuk T tu, ada beberapa benda, saya tak boleh sebut lah, ada beberapa isu, kalau tak kerana itu, On Hafiz pun dah kena pancung juga dengan Hasni, tuan-tuan. Saudara, itu sebab ini ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Dan saya pun cakap terus terang, saya kenal Hasni ni pun 10 tahun, sama juga dengan Haji Ma'eh. Kita pun tahu dia memang orang Isyamuddin. Dan dia pun antara orang yang jadi kepala ketua-ketua bahagian yang pro Ismail Sabri. Betul tak? Tapi Presiden masih lagi cakap, ini orang saya, ini kita percaya dengan dia. Tapi Haji Ma'eh kalau duduk dengan dia, lagi banyak benda dia nak cerita tu. Tapi sebab tadi dia tapis-tapis, sebenarnya dia lagi tahu. Sebab dia pun bersama dengan kawan-kawan yang rapat dengan Datuk Isham. Tuan-tuan, saya nak beritahu dengan saudara, Presiden beria-ria bersungguh-sungguh nakkan Hasni jadi menteri besar ni. Setiap kali dia pergi zon-zon, dia sebut Hasni lah bakal menteri besar saya.
Menteri Besar kita. Kalau kita menang, Hasni akan dicalonkan semula sebagai Menteri Besar. Betul tak tu? Mana-mana dia pergi, setiap zon. Sampaikan dah menang tuan-tuan. Ini yang menyebabkan tuanku murka tuan-tuan. Kenyataan Datuk Zahid, dia kata kita hanya akan mencalonkan Datuk Hasni seorang sebagai calon Menteri Besar. Tuan-tuan, ramai orang tak tahu betapa setia kawannya Datuk Zahid, walaupun dia tak tahu Hasni ni dengan Isyamuddin, bukan dengan dia. Tapi hari ni dia kata Datuk Zahid bully dia. Bully tang mana tuan-tuan? Saya cakap terus terang lah, saya tak dapat maklumat. Sebab saya nak kena cakap lah, Tuanku Sultan Johor ni seorang yang budi pekerti dia mulia tuan-tuan. Dia tak beritahu kenapa dia tak nak Hasni. Dia tak beritahu tuan-tuan. Sebab mungkin dia nak jaga aib seseorang tu. Ini hebatnya tuanku kita ni tuan-tuan. Tapi saya dapat maklumat juga akhirnya, saudara, antara sebabnya tuan-tuan, 3 hari banjir kat Johor. Ingat lagi tak tuan-tuan? 3 hari dia berada di Singapura. Dengan siapa? Saya tak boleh beritahu. Cukuplah, memadailah. Memadailah dengan siapa, saya tak payah beritahu. 3 hari banjir, tak balik. Macam mana orang tua tu tak murka? Lepas tu ada benda lain yang dia ambil, dia tak pulang. Saudara, tapi Datuk Zahid, saya nak beritahu tuan-tuan, sampaikan tuanku murka bila mana Datuk Zahid kata order barang lain, dapat barang lain. Ingat tak? Masa Pimpinan Agung macam tu lagi. Dah buat keputusan, dah lantik Menteri Besar pun, Datuk Zahid masih bersama dengan Hasni. Last kali apa Hasni buat tuan-tuan? Dia membantu Datuk Hisham untuk mendapatkan 10 orang yang memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tahu dia dulu jentera Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi yang mempengaruhi dia termasuklah orang yang bak kata orang tu membisikkan di telinga Datuk Hisham supaya Datuk Hisham lawan timbalan Presiden UMNO apa semua ni, saudara. Hasni lah. Kau tak percaya, tanya dengan yang kat depan ni, dia orang lagi tahu tuan-tuan. Ini realiti. Saya nak beritahu tuan-tuan, bertanding kita tak ada masalah, boleh bertanding. Dalam sejarah UMNO ni baru 4 kali je presiden dipertandingkan. Dan kali terakhir presiden dipertandingkan ketika Datuk Zahid bertanding presiden. Betul tak? Dulu nak bertanding presiden UMNO kena ada sistem kota, ada cukup kota, cukup pencalonan baru boleh bertanding. Tuan-tuan, Datuk Najib dah hapuskan benda ni semua. Datuk Zahid membuka pintu, walaupun kita kalah tuan-tuan, tapi Datuk Zahid buka pintu dengan seluas-luasnya untuk pertandingan diadakan. Dia tak ada takut. Dia tak takut tuan-tuan. Saya secara peribadi, bila orang tanya saya, pertandingan ni perlu diadakan, saya cakap pertandingan perlu diadakan. Jawatan Presiden Timbalan perlu dipertandingkan. Apatah lagi bila orang pertikaikan, kata ada orang tak suka Datuk Zahid dan sebagainya. Kita tak nafikan. Bila orang tuan-tuan, dalam otak dia fikir siapa didakwa di mahkamah bersalah. Saya lain. Otak saya tak sama dengan otak orang lain. Sebab saya tahu siapa awal-awal pergi jumpa Tuan Naim. Saya tahu orang ini sampai sekarang tak kena dakwa. Dia ada kes, tak kena dakwa. Dia kerjasama dengan Mahdi. Ada orang dia nak selamatkan daripada kes helikopter, selamatkan daripada kes Lina, Mindak. Dia memang patut kena dakwa, tapi tak kena dakwa sebab dia membantu bawa orang kita pindah pergi ke Bersatu. Saudara, itu sebab dalam otak saya dengan otak setengah-setengah orang lain tak sama. Saya yakin bahawa hanya orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir, tak nak tunduk dengan Muhyiddin yang akan diheret ke mahkamah. Betul tak betul tuan-tuan? Orang yang bekerjasama dengan musuh kita, dia tak diheret ke mahkamah. Jadi tuan-tuan, kita tahu Datuk Najib, Datuk Zahid ni bukan orang terbaik
Kita faham. Tapi saya nak tanya, kalau kita tak bawa Datuk Zahid ni sebagai presiden, saudara, siapa orang yang tuan-tuan rasa betul-betul bersih, betul-betul boleh jaga parti kita? Ada nampak? Saya tak boleh jawab kalau ada orang kata nama si Polan ni si Polan. Sebab kalau saya jawab, tuan-tuan, saya nak beritahu lidah saya ni lebih berbisa daripada pedang. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada orang saya tegur. Tapi jangan ingat orang yang saya tak tegur tu, tuan-tuan, dia bersih. Ni saya nak bagi faham. Kena faham dalam-dalam ayat saya ni. Tuan-tuan tengok, saya pernah tegur Khairi Jamaluddin, saya pernah tegur Isyamuddin Tun Husin, saya pernah tegur Datuk Zahid pun saya pernah tegur, sampai saya dipecat. Bila dia nak bersama dengan Mahathir, saya tegur. Bila dia nak lawan Muhyiddin, saya sokong kan. Dia nak kembali betulkan alignment parti, lawan Muhyiddin, lawan Bersatu, saya sokong dia balik. Tuan-tuan, kenapa ada setengah orang saya tak tegur? Dan kenapa saya pertahankan Datuk Zahid habis-habisan? Sebabnya tuan-tuan, kalau saya tegur semua orang, tuan-tuan, last kali orang tengok parti kita ni habis dah, semua tak boleh pakai, siapa yang kita nak pakai? Itu sebab walaupun orang kata mulut saya ni kadang-kadang macam longkang, tuan-tuan, saya tahu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, banyak rahsia yang saya masih simpan, kan? Sebab saya tak nak parti kita ni ditolak sepenuhnya. Kita kena pasti kita ni mesti ada harapan untuk pulih. Saya nak beritahu tuan-tuan, satu-satunya cara nak tumbangkan kerajaan perpaduan ini ialah dengan menukar presiden parti kita. Sebab apa? Sebab presiden parti ialah pengurusi Barisan Nasional. Sebelum seseorang itu mengambil watikah, Datuk Zahid dah minta seorang demi seorang tanda tangan aku janji. Di dalam aku janji itu, tuan-tuan, setiap calon pilihan raya memberikan persetujuan untuk memberi kuasa kepada presiden memilih siapa menjadi Perdana Menteri. Presiden ada kuasa, ketua parti, ketua BN ada kuasa memilih siapa Perdana Menteri, berunding dan membuat keputusan. Dan pengurusi Barisan Nasional juga telah diberikan mandat oleh setiap calon untuk memilih dengan parti mana kita perlu membentuk kerajaan. Kalau kita tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Datuk Hisham tahu benda ni. Dan dalam perjanjian itu juga, mereka telah mengatakan bahawa mereka tidak pernah memberikan SD ataupun aku janji kepada orang lain, dan mereka berjanji tidak akan memberikan SD kepada orang lain selepas pilihan raya. Kalau diberikan SD kepada orang lain selepas pilihan raya, Susah Agung Barisan Nasional hanya perlu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat mengumumkan kursi itu kosong. Saya beritahu tuan-tuan, Datuk Ishak digantung je. Kalau dia masih lagi dengan parti, dia tunjuk tak setia dia dengan parti, dia insaf sebelum ni dia pernah berbuat khianat kepada kita, mungkin dia punya nasib macam saya. Saya dipecat lepas 19 bulan, saya diterima balik. Betul tak betul, tuan-tuan? Tuan-tuan, tapi kalau parti nak bunuh dia, senang je, tuan-tuan. Dia dah langgar tak? Dia dah langgar tak? Aku janji yang dia tanda tangan ni, Datuk Hisham dah langgar belum? Sudah. Hasni Muhammad dah langgar belum? Sudah. Semua orang yang 10 ni, tuan-tuan, kita boleh kosongkan kursi dia bila-bila masa. Saya nak beritahu, ada orang kata, oh, sebab apa Ismail Sabri tak kena? Sebab apa dia orang ni semua? Ismail Sabri tak sign ni, tuan-tuan. Ismail Sabri tak sign surat ni. Tak ada. Ini nak kena faham. Yang bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin ni, Datuk Seri Ismail Sabri tak sign.
Tapi kalau parti ni nak fikirkanlah, daripada dapat kat orang yang kiblat dia Muhyiddin Yassin, kita hantar satu surat kepada speaker, 10 orang ini secara automatik telah langgar aku janji. Sebab bila Datuk Seri Azali nak buat aku janji ni, dia refer dengan Jabatan Pegawai Negara, dia refer dengan hakim, bekas Ketua Hakim Negara Tun Raus, tuan-tuan. Jadi memang very binding. Apatah lagi sudah ada akta anti lompat parti. Bila ada personal SD pada sesiapa saja, 10 kursi ni boleh kosong. Tapi macam saya cakap lah, orang kata Dato' Zahid kuku besi. Sebenarnya bagi saya dia terlalu pemaaf, tuan-tuan. Kalau ikut saya, tuan-tuan, saya kosongkan, bertanding. Yang pasti kalau misalnya bila bagi je dokumen ni kepada speaker, kursi tu kosong, Datuk Isham tak boleh bertanding, Hasni tak boleh bertanding, sebab dia langgar aku janji ni, tuan-tuan. Orang yang kursi dia dikosongkan sama macam si Baraj, ingat lagi tak? Dia bagi duit dekat pengundi luar minta, dia bagi duit kat seorang je, dia hilang kursi Cameron Highland, yang menyebabkan kita kena buat pilihan raya kecil. Hanya bagi duit dekat satu orang je, boleh hilang kursi. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan yang tahu tentang Muhyiddin bagi duit kat Pagur tu, semua buat laporan.